Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ta'allama wa ta'allim wa tadhakkara wa tadhkir wa nafa'a wa intifa'u wa ifadah wa istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dili ta'ala khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dahulu dengan majlis kita dengan bacaan al kitab dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karamil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan Tuan Pengerusi, Tuan-tuan Imam, ahli jurusan Kasar Surau, EJK Surau, para asatizah, tuan-tuan, perempuan, hadirin mukminin yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua pada tengah hari yang mulia ini? Masya-Allah. Moga-moga seperti mana jasad kita sihat, seperti itu jugalah kita mengharapkan dalaman kita juga sihat, iman kita juga sihat, rohani kita juga sihat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar berada di penghujung akhir zaman. Yang mana dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani menceritakan bahawasanya Nabi suruh pesan bahawasanya hari-hari yang kamu akan mendatang, sehari demi sehari, sehari demi sehari, kehidupan kamu ini lebih mencabar. Maka Nabi pesan untuk kita ni perbanyakkan bersabar dengan ujian-ujian yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis daripada riwayat Imam Muslim pula, Nabi kata barang siapa yang beribadah ketika mana berlakunya al-harj, maka seakan-akan dia sudah berhijrah kepadaku. Apa yang dimaksudkan, tuan-tuan, beribadah ketika mana dalam keadaan al-harj? Al-harj ini disebutkan dalam tafsir ulama bahawasanya zaman fitnah. Kan? Zaman fitnah ni kita beribadah pada zaman fitnah. Nabi sebut seakan-akan kita berhijrah kepada baginda Nabi SAW. Benda yang baik, tuan-tuan, kadang-kadang dianggap buruk. Seperti mana kata Sayyidina Huzaifah Al-Yamani, kamu akan tengok zaman kamu ini benda yang manusia ni buat ma'ruf, yara mungkar. Bahkan dilihat pula oleh sebahagian orang itu sebagai mungkar. Dan hari ini, tuan-tuan, kita tengok macam-macam lah, kan? Kalau di media sosialnya dan sebagainya dengan isu-isu yang terkini, ya Allah, letih kita dengar, tuan-tuan, kan? Letih kita dengar. Jadi Nabi pesan yang tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama di akhir zaman ini diuji sedikit demi sedikit. Maka Nabi pesan hari-hari yang kamu menghadapi tersebut, bersabarlah. Kan? Kita tengok hari ini, tuan-tuan, ramai yang kecam mufti, kan? Ramai yang tuduh ni, tuduh yang ni. Kita semua tidak setuju, tuan-tuan, dengan SOP yang double standard. Orang bawahan saja yang kena, orang yang di atas tidak kena. Ala kulli hal, saya nak pesan untuk diri saya dan juga semua, di dalam percakapan ataupun komen-komen kita, tulisan-tulisan dan sebagainya, janganlah buat sesuatu perkara-perkara yang menyebabkan syarak murka. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata baginda Nabi SAW tentang bahayanya ucapan ni, tuan-tuan, ataupun penulisan sama aja. Nabi sebut dalam hadis, innal abda la yatakallamu bil kalimah. Seorang hamba ni dia bercakap dengan satu patah kataan aja. La yulqi biha balan. Bukan banyak pun, tuan-tuan, tapi satu patah aja. La yulqi biha balan. Dia tidak kisah apa yang akan berlaku, orang setuju ataupun tidak, tetapi perkara tersebut min ridwanillahi ta'ala. La yulqi biha balan. Perkara tersebut daripada Allah Ta'ala redha, walaupun satu patah perkataan saja.
menyebabkan Allah Ta'ala redha kepadanya, yarfa'allahu biha darajat. Maka menyebabkan satu patah perkataan tersebut menyebabkan Allah Ta'ala angkat darjatnya yang tinggi nanti di akhirat kelak. Allah. Dan bukan banyak pun kadang-kadang kita menggembira orang sikit ataupun kita sebut sesuatu walaupun satu patah perkataan. Maka menyebabkan Allah redha, ini yang mahal, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, di antara sunnah Nabi kalau kita minum air kan, tak boleh nak buat demo tengah hari ni. Nabi kalau lepas kita minum seteguk, Nabi akan ucap Alhamdulillah. Ada manusia habis 2-3 jam, baru Alhamdulillah. Tu Nabi kata apa? Di dalam satu hadis, innal abda la yakulu aklatan fayahmadullah wa innal abda la yashrubu syurbatan. Hamba pula kalau dia makan hanya sesuap lalu dia puji kepada Allah Ta'ala. Wa innal abda la yashrubu syurbatan. Begitu juga kalau dia hanya minum seteguk, fayahmadullah Ta'ala, lalu dia memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka perkara ini sangat diridai oleh Allah Ta'ala. Boleh je kita buat, tuan, lepas habis makan sepinggan, Alhamdulillah. Habis air segelas, Alhamdulillah. Tapi yang lebih baik lagi, Masya Allah, kalau kita dapat buat lepas teguk, Alhamdulillah. Ni lepas makan, Alhamdulillah. Tuan-tuan, Nabi sambung pula hadis yang tadi, riwayat Sayyidina Abu Hurairah tadi tu, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah. Ada pula hamba yang mana dia bercakap satu kalimah, bukan banyak pun, tetapi perkara tersebut min sakhatillahi ta'ala, menyebabkan Allah Ta'ala murka. La yulqi biha balan, dan dia tak kisah pun kalau Allah nak murka ke, orang nak kata apa ke, orang nak kecam ke sebagainya. Nabi sebut dalam hadis, kesan dia pada tuan-tuan, yahwi biha ila jahannam. Kerana satu patah kataan tersebut, boleh orang ini dihumbankan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam satu riwayat yang lain ditambahkan, yahwi ila jahannam sab'ina kharifan. Ditambah dalam riwayat yang lain, dihumban dalam api neraka selama 70 tahun. Ada yang mengatakan kharifani selama 70 kedalaman paritnya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tengok hari ni macam-macam lah. Kalau yang ada Facebook, yang ada macam-macam ni, tengok ramai manusia ni kalau dia tak setuju, dia kecam, dia kutuk habis. Dia tak kisah pun kalau orang nak kata kepadanya dan sebagainya. Yang penting hatinya puas, tuan-tuan. Ni jaga-jaga kita di akhir zaman ni, tuan-tuan. Sampai dikatakan Nabi sebut, banyak orang terlibat dengan fitnah ni, dan ibadah di zaman ni semakin kurang. Maka tuan-tuan, satu hadis pula yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu karramallahu wajha wa alaihi salam. Nabi sebut dalam satu hadis, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha. Dalam satu hadis disebutkan bahawasanya di dalam syurga kelak ada satu bilik, ada satu mahligai yang apabila kita pandang yang daripada zahirnya, nampak sampai ke dalam. Nampak macam duduk sinar, tuan-tuan. Indah sungguh bilik tersebut. Kemudian ketika itu ada seorang Arab Badawi tanya, ya Rasulullah, mahligai yang indah tersebut, qala liman ya Rasulullah, mahligai yang indah itu untuk siapa ya Rasulullah? Aku teringin nak masuk. Maka Nabi SAW menyebut ada 4 perkataan, ada 4 perkara. Bagi mereka yang ada ciri-ciri tersebut, maka dia layak untuk nak dapat mahligai yang sangat indah tersebut. Nabi kata apa? Liman atabal kalam, bagi mereka yang baik percakapannya. Tuan-tuan, yang kedua Nabi sebut dia, waliman at'imut ta'am, bagi mereka yang sentiasa memberikan makan, bersedekah. Sama ada sedekah kepada makhluk, sedekah kepada makhluk yang namanya manusia ke ataupun kucing ke, termasuk sekali. Tuan-tuan, saya duduk di Mesir dulu, tuan-tuan, di makam Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, atas tu kubah. Sebelah kubah tu dia ada buat kawasan petak. Ditanya kepada orang-orang di situ, kenapa buat kawasan petak atas ni? Kerana mereka ini apabila dengar hadis Nabi kata apa? At'amut ta'am dakhal jannah. Bagi makan ialah penyebab masuk syurga. Maka orang tersebut ada di kalangan mereka ni orang-orang miskin yang daripada Mesir. Mereka ni tak boleh bagi makan kepada manusia yang lain. Mereka buat macam mana, tuan-tuan? Lalu dibinakan kawasan petak dia tepi kubah Imam Syafi'i tersebut, tuan-tuan, untuk orang-orang miskin kalau yang nak bagi makanan kepada burung. Ada nasi lebih, ada gandum ke sebagainya, bagi.
Kenapa nak mengamalkan hadis tersebut? Nabi kata apa? Bagi makan kepada makhluk ni di antara sebab masuk syurga. Apatah lagi tuan-tuan kalau kita bagi makan sedekah kepada masjid di surau untuk infak, berpuasa, sahur dan sebagainya, maka pahala lebih lagi digandakan. Maka yang kedua ni tuan-tuan, apa dia? Kalau nak masuk dalam mahligai yang tersebut, Nabi pesan jaga cakap bagi elok. Jaga lidah bagi cantik. Jaga tulisan. Jangan sampai komen yang bukan-bukan, jangan sampai kecam yang bukan-bukan. Yang kedua, usahakanlah bagi makan. Kalau kita tengok tuan-tuan, ada orang tak mampu nak bagi makan semua. Dia hanya mampu beli gula je. Bagi tahu dekat Bilal, ini untuk habuan orang buka puasa, untuk moral ke, untuk bancuh air tengah malam, bancuh air ke sebagainya. Itu juga termasuk tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita tuan-tuan sebut syurga tersebut ada masyam. Juga dapat diperolehi bagi mereka yang sentiasa berpuasa. Kemudian kata Nabi SAW, waliman salla bil laili wan nasu niyam. Dan yang keempat, bagi mereka yang mana sentiasa solat malam dalam keadaan manusia tidur. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab beliau menyebutkan bahawasanya empat ciri ini sangat mudah dilakukan khususnya bagi orang beriman di dalam bulan Ramadan. Betul kan? Bulan Ramadan kita buat apa? Kita semayang tak? Semayang setiap malam. Kan? Kita sedekah tuan, boleh kita sedekah setiap hari. Kita apa lagi bagi makan tak? Boleh. Kan? Masuk infak dalam tabung dan sebagainya termasuk sekali tuan-tuan. Kan? Dan satu je melibatkan apa dia? Yang perlu kita jaga sungguh, jaga lidah. Kalau ada empat ni insya-Allah peluang cerah untuk nak mendapat apa mahligai yang Nabi SAW sebutkan tersebut. Alhamdulillah tuan-tuan, bulan Ramadan ni kita banyak setiap malam kita beribadah. Setiap malam kita qiyamul lail. Dan mana-mana ibadah yang dilakukan selepas malam. Bermula malam ni tuan-tuan bila maghrib. Dia beza dengan Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ni Allah sebut apa? Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Lailan dalam bahasa Arab maksudnya hanya 1/3 akhir malam. Dekat-dekat subuh. Baru Allah Ta'ala jemput Nabi kita SAW. Tapi tuan-tuan, untuk anugerah umat Nabi Muhammad SAW. Allah sebut apa tuan-tuan? Lailatul Qadri. Lailatul Qadri ka Lailal Qadri. Lailatul ada ta. Maka lailun dengan lailatun ni tuan-tuan, lailatan ni ada ta di belakang tu berbeza. Kalau lailan ialah 1/3 akhir malam, dekat-dekat subuh tuan-tuan. Tapi kalau untuk malam qadar ni tuan-tuan, Allah sebut lailatul. Bermaksud sepanjang malam, bermula daripada maghrib sampailah ke subuh. Sehingga kan para ulama sebut, kalaulah pada malam tersebut ada orang dia bersin saja, lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau kena malam tu malam Lailatul Qadar, maka seakan-akan dia sudah mengucapkan tahmid alhamdulillah selama 83 tahun 4 bulan. Dan malam ni malam yang ke 21. Bagi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, malam yang ke-21, malam yang ke-23 merupakan malam Lailatul Qadar. Dan disebutkan dalam kitab Minhajul Talibin oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ni setiap malam ni berbeza tuan. Malam yang ke-17 ada pandangannya. Malam yang ke-19 ada pandangan daripada Imam Hasan Basri, merupakan malam Lailatul Qadar. Malam ni malam ke-21. Malam 23 begitu juga malam Lailatul Qadar mengikut pandangan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, kalaulah bersin sahaja dikira kita beribadah kepada Allah Ta'ala, apatah lagi yang kalau kita setiap malam sembahyang berjemaah. Lepas isyak, kalau isyak sembahyang jemaah, Nabi kata dapat separuh malam. Kalau subuh sembahyang berjemaah, dapat sepanjang malam beribadah. Ada orang kata kalau macam tu, baik saya sembahyang subuh berjemaah, untung lagi. Tak, para ulama sebut macam mana tuan-tuan? Nak dapat dikira beribadah sepanjang malam tu tuan-tuan, dikira macam mana? Dia kata mesti sembahyang isyak berjemaah dulu, baru subuh. Tuan-tuan, kita nak sebutkan sikit amalan-amalan ni tuan-tuan. Kita tengok tadi alhamdulillah, surah tuan-tuan di antaranya ada yang datang awal sebelum masuk waktu solat. Itu perkara sunat. Perkara sunat tersebut hukumnya lebih afdal lagi, lebih banyak pahala lagi daripada wajib. Ni tuan-tuan, ada amalan sunat
yang mana lebih banyak pahalanya lagi daripada perkara wajib. Kita wajib solat bila tuan? Lepas masuk waktu. Masuk waktu wajib kita ambil wudu untuk nak solat. Sunatnya macam mana? Sebelum masuk waktu lagi, kita dah ambil wudu dan bersiap sedia untuk nak tunggu solat. Bahkan kata para ulama, kalau sekiranya kita merasakan kekurangan dalam bab amalan ni tuan-tuan, maka jangan lepaskan peluang untuk nak tunggu sebelum solat ni tuan-tuan. Guru saya Syekh Yusri hafizahullah taala wa ra'ah menyebutkan bahawasanya amalan yang lebih afdal ialah datang ke surau, datang ke masjid sebelum orang azan. Dan itu dikira menunggu solat. Dan ini paling afdal. Tapi kalau sekiranya kita tidak mampu ataupun kita terlewat, maka tuan-tuan jangan lupa untuk kita nak niat. Contohnya lepas sembahyang zuhur kejap tadi. Sekarang ni kita niat, ya Allah, aku nak tunggu sembahyang asar datang berjemaah, nak sembahyang asar berjemaah. Dalam tempoh kita tunggu ni tuan-tuan pun dapat pahala, walaupun tak afdal macam mana orang yang tunggu di dalam masjid, tunggu di dalam surau. Kan? Kalau kita lihat lagi, ada juga saya perasan tadi tuan-tuan, sebelum zuhur ada yang bangun sembahyang sunat zuhur 4 rakaat. Biasa buat 2. Mazhab Imam Syafi'i yang muakkadnya 2. Ghair muakkadnya, bukan muakkadnya 4. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi rahimahullahu taala, bila mana sahabat tengok Nabi kita SAW sembahyang zuhur 4 rakaat, sahabat rasa pelik ketika itu. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, aku tengok kamu ni sentiasa adwam, sentiasa sembahyang zuhur 4 rakaat sebelum zuhur. Nabi kata apa tuan-tuan? Kenapa Nabi suka buat? Nabi kata pada waktu tersebut dipanggil waktu zawal. Wa innaha waqtu tuftahu abwabus sama'. Aku suka sembahyang pada waktu ini kerana apa tuan-tuan? Kerana pintu-pintu langit dibukakan. Maka Nabi suka sembahyang. Maka boleh kita buat sembahyang sunat sebelum zuhur ni, boleh buat 4 sekaligus, 1 salam, ataupun boleh kita buat 2-2. Mazhab Imam Syafi'i yang mana lebih afdal tuan-tuan? 2-2. Kenapa? Keluar satu kaedah, ma aksara fi'lan wa qawlan akthara fadlan. Apa yang banyak kita buat, apa yang banyak kita sebut, maka itu lebih banyak fadilatnya. Jadi kalau kita buat 2-2, kita akan baca banyak, tasyahud pun banyak, salam pun banyak. Kalau kita lihat lagi tuan-tuan, ni 10 malam terakhir dah ni, kita nak pulun sikit. Kalau lagi antara lagi kelebihan lepas sembahyang zuhur, sembahyang sunat lepas zuhur 2 rakaat sunat. Kalau yang buat 4, tadi Nabi kata apa tadi? Saya lupa tadi tu. Sembahyang sunat sebelum zuhur ni 4 rakaat sebelum zuhur, apa kelebihan dia? Pertama, Nabi sebut dibukakan pintu langit. Apa maksud dibukakan pintu langit ni? Kata guru saya Habib Hassan Kaf, dimaksudkan dibukakan pintu langit, doa pada waktu tersebut mustajab. Seperti mana kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tu siapa yang baca tuan? Nabi ke sahabat? Sahabat yang baca. Habis sembahyang Nabi tanya, siapa yang baca doa tadi tu? Sahabat pun, saya Rasulullah. Nabi kata apa? Ajibtulah. Aku kagum dengan ucapan tadi tu. Qad futiha laha abwabus sama'. Ucapan tadi tu telah menyebabkan pintu langit terbuka. Macam tu juga kelebihan sembahyang sunat sebelum zuhur ni tuan-tuan. Pintu langit terbuka, kata guru saya, yang dimaksudkan ialah pada doa kita mustajab. InsyaAllah doa banyak tuan-tuan. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam, sembahyang sunat pun jangan tinggal. Allahu Akbar kabira tu jangan tinggal. Sekurang-kurangnya sampai apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu paling pendek. Sembahyang ba'diyah lepas zuhur 4 rakaat tuan-tuan, apa kelebihan dia? Nabi sebut dalam hadis, barang siapa yang sembahyang zuhur ba'diyah selepas zuhur 4 rakaat, harramallahu 'alan nar. Harramahullahu 'alan nar. Allah haramkan dirinya daripada api neraka. Tuan-tuan, sembahyang sunat qabliyah ni dalam kitab-kitab Nafahat Al-Makkiyah dan juga kitab-kitab yang lain disebutkan kelebihan sembahyang sunat qabliyah ni tuan-tuan, dia boleh buat lepas sembahyang fardu. Tadi tak sempat sembahyang qabliyah zuhur. Lepas sembahyang ni boleh tak nak buat qabliyah? Boleh, tak ada masalah. Bahkan tak dikira sebagai qada. Jadi tuan-tuan, tadi tuan-tuan buat sembahyang ba'diyah 2. Tuan-tuan nak sambung lagi 2 kejap lagi, boleh tak? Boleh, tak ada masalah.
Nabi sebut ganjaran apa dia? Allah haramkannya daripada api neraka. Ni 10 malam terakhir tuan-tuan. Allah nak bagi hadiah macam-macam ni. Siapa yang sempat kutip, kutiplah. Semayang sunat asar. Sunat 2. Tapi yang buat 4, Nabi kata apa? Rahimallahu imra'an. Allah merahmati bagi siapa yang semayang sunat asar sebelum asar 4 rakaat. Ini kata guru saya Syekh Taha Yamani, bahawasanya ini merupakan satu rahmat. Kenapa Nabi tak sebut barang siapa yang sentiasa melazimi, tapi Nabi hanya sebut siapa yang semayang. Maksudnya siapa yang semayang jarang-jarang sekalipun Allah tetap merahmati. Kalau Allah merahmati ni, Allah bagi rahmat, cukup mahal perkara ni. Maka tuan-tuan, kejap lagi nak semayang sekarang, niat dulu, ya Allah, petang ni kalau sempat aku nak semayang sunat asar 4 rakaat, aku nak buat insya-Allah. Tiba-tiba dapat 2, dapatlah pahala azam tadi tuan-tuan. Tuan-tuan, petang pula tiba-tiba dapat buat 4. Maka pahala kita ni double. Tak dapat buat pun dapat juga pahala atas azam kita. Tapi kalau dapat buat, pahala kita ni double. Apa dia lagi tuan-tuan? Semayang sunat sebelum subuh, kita sedia maklum, Nabi kata ia lebih baik daripada dunia dan juga seisinya. Kalau orang dunia ni anggap orang yang ada rumah tu hebat, orang dunia ni anggap orang yang ada businessman, orang yang ada duit banyak tu hebat, tapi semua tak dapat tandingi semayang sunat sebelum subuh. Semayang sunat sebelum subuh ni tuan-tuan merupakan wajib mengikut pandangan Imam Hasan Al-Basri. Mazhab kita ni sunat muakkad. Kalau kita lihat lagi, kalau kita lepas semayang maghrib, kalau siapa yang mampu semayang sunat awwabin, semayang sunat awwabin ni paling sikit 2 rakaat, paling banyak 6 rakaat, paling banyak dalam satu pandangan yang lain ialah 20 rakaat. Maka tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis, disebutkan bahawasanya sesiapa yang semayang sunat awwabin lepas semayang maghrib tanpa dia bercakap-cakap kosong, maka akan dikira dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 12 tahun. 12 tahun beribadah qiyam wa siyam, Nabi kata. 12 tahun dikira macam mana? Dikira seakan-akan 12 tahun dia semayang, 12 tahun dia berpuasa. Tuan-tuan, 10 malam terakhir ni, kalau tak boleh buat sepanjang setiap malam ni, ambillah pujuk sak diri sekurang-kurangnya tuan-tuan, dapat buat. Walaupun 6 rakaat tu paling kurang. Tak dapat buat setiap malam, sekurang-kurangnya dapat buat 6. Macam tu juga tuan-tuan, kita semayang tasbih. Semayang tasbih ni Nabi kata apa? Akan diampunkan dosanya, sama ada dosa yang dia buat terang-terangan ataupun sembunyi, dosa kecil, dosa besar, dosa yang lalu, dosa yang akan datang, sengaja tak sengaja, semua ada 10 Nabi sebut. Dia kata kecil, besar, sengaja tak sengaja, sembunyi, terang-terangan. Udah tadi? Terlupa lah. Kalau semua bentuk jenis dosa ni, terang ke tak terang ke, sembunyi ke tak sembunyi ke, awal ke dulu ke, dia semua 10 Nabi sebut. Semua akan diampunkan dosa. Nabi pesan, kalau sekiranya kalau boleh buat setiap hari buat. Kalau tak boleh buat setiap hari, seminggu sekali. Kalau tak boleh buat seminggu sekali, sebulan sekali. Tak boleh buat sebulan sekali, setahun sekali. Tak boleh buat setahun sekali, seumur hidup sekali. Tuan-tuan ambil yang mana ni? Ambil yang mana? Untuk 10 malam terakhir ni pujuk-pujuk sikit. Pujuk diri tuan-tuan. Dulu saya ni masa duduk di Mesir tu, lepas maghrib kerana nak lena kan. Kenapa mindset? Sembahyang tarawih ni lama, sebab sembahyang tarawih dengan Syekh saya ni sampai pukul 12, 10 malam pertama. 10 malam kedua tarawih sampai pukul 3 4 pagi. 10 malam terakhir tarawih tak tidur dah. Boleh cerita dah sekarang ni tuan. Jadi 10 malam terakhir macam ni tuan-tuan, Syekh akan baca ni, setiap rakaat akan baca 5 makro. Lebih kurang dari 5 lay satu rakaat. Jadi pernah khatam Quran dengan Syekh di bulan Ramadan sahaja 5 kali khatam Quran dalam semayang. Jadi buat macam mana waktu tu 10 malam terakhir tuan-tuan? Semayang sampai sahur ni kena buat shift. Syekh kata kamu pergi sahur dulu, kelompok pertama makan. Ni saya ceritalah kenapa tuan-tuan, 10 malam terakhir ni jangan duduk bersama kelompok-kelompok yang melemahkan ibadah kita ni. Cari orang, tengok kawan sebelah, tengok kawan depan belakang. Siapa yang dah khatam Quran dah? Siapa yang sembahyang sunat? Jangan duduk dengan orang yang melemahkan kita tuan-tuan. Sembahyang Ramadan ni tuan-tuan, setiap malam kita qiyamul lail.
Kita buat witir pula. Dan witir tuan-tuan boleh buat 1 rakaat. Tapi kalau selalu setiap malam ni 1 rakaat, hukumnya makruh. Maka guru saya kata macam mana kalau tak mau bikin makruh, malam ni 1, esok buat 3. Tak jadi makruh lah. Tapi alhamdulillah lah. Yang kita panggil, kita buat 3 tuan-tuan. 3 ni panggil apa? Adnal kamal. Sekurang-kurang kesempurnaan. Yang paling afdal ialah 11 rakaat. Cuma kita dah buat 3 ni tuan-tuan. Ada sebahagian surau, ada sebahagian tempat menyebutkan kita yang dah buat 2, 1 ni tak boleh. Mesti kena buat 3. Ni para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i berbeza pandangan. Memang ada pandangan tak boleh buat 2, 1 seperti mana Imam Nawawi sebutkan dalam kitab Minhajnya. Tapi dalam kitab Nihayatul Zain, dalam kitab Hasyul Jamal, dalam kitab Qalyubi menyebutkan kalau kita nak buat 2, 1 ini pun tidak ada masalah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kita asingkan itu lebih afdal. Kenapa asing itu lebih afdal? Berdasarkan kaedah tadi yang kita sebutkan. Ma aktsara fi'lan wa qawlan aktsara fadlan. Apa yang banyak kita buat, apa yang banyak kita baca, itulah yang lebih afdal. Cuma ulama yang tak bagi 2 tu sebab apa tuan-tuan? Tak bagi buat 2, 1 tu kenapa? Dalam kitab Nihayatul Zain sebut, yang tak bolehnya ialah apabila kita sebut tu usalli sunnatal witri. Apabila sebut sunat witir ni tak ada 2, tidak ada genap. Dia mesti 4. Dia mesti 4 pula. Dia mesti yang ganjil. Dia masalah kat mana tuan-tuan? Ulama ni beza pada ibadat sikit je. Kalau siapa yang sebut usalli sunnatal witri, usalli witri, sahaja aku sembahyang witir, tak sebut sunat, maka yang ni tak apa. Yang ulama yang tak bagi sunat tuan-tuan, usalli tambah tu sunnatal witri. Yang ni ulama yang tak bagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tidak ada sembahyang witir 2 rakaat. Maka sebab tu tuan-tuan, para ulama sarankan kita tambah. Macam mana kalau kita duduk senat tuan-tuan? Usalli sunnatal witri, tapi tambah macam mana? Usalli sunnata muqaddimatal witri, macam tu. Tambah perkataan muqaddimah sunat witir tu. Ataupun lagi sembahyang sunat yang mana lebih daripada 2 rakaat yang kita buat. Sunat kita tambah usalli sunnata minal witri. Jadi cara dia macam mana tuan-tuan? Usalli, ni cara nak keluar dari khilaf lah. Lagi saya bagi pendapat satu lagi. Usalli sunnata muqaddimatal witri. Satu. Usalli, yang kedua ni usalli sunnata minal witri, tambah min kat depan tu. Jadi kenapa ulama nak kena sebut yang ni? Nak kena sebut muqaddimah, nak kena sebut minal witri ni? Kerana sebahagian daripada ulama mengatakan kalau siapa yang sembahyang sunat witir niat hanya 2 rakaat saja, maka itu membatalkan. Maka nak keluarkan daripada pandangan tersebut, maka kita tambah muqaddimah ataupun tambah witri. Cuma kata Syekh, guru saya sebut, kita ni dah orang awam Malaysia, kita ringan. Duduk sembahyang macam biasa lah, usalli sunatal witri. Kan? Tak pernah duduk tambah minal witri, tak pernah duduk tambah muqaddimah witri. Maka ini juga ada pandangan di dalam mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan sah. Dan kata Syekh, janganlah sampailah kita memberat-beratkan orang awam, kata tak boleh nak buat 2, 1 dan sebagainya. Sesungguhnya khilaf dalam mazhab Imam Syafi'i ini luas, masya-Allah. Yang paling afdal buat apa tuan-tuan? Sebelah. 1 makruh kalau selalu. 3 dia panggil kurang yang sempurna. Sekurang-kurang sempurna. Paling banyak 11. Jadi tuan-tuan kalau ada buat lepas witir buat 3, boleh tak malam tu nak sambung lagi? Boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh tuan-tuan, itu kalau kita sambung itu kita panggil apa? Takmilul witri, penyempurnaan witir. Yang tak bolehnya apa tuan-tuan? Naqdul witri, membatalkan witir. Membatalkan witir macam mana? Dia buat 3. Lepas tu nak tidur, dia buat 1. Dia jadi orang tuan 4. Maka 4 tak nama witir. Maka dia akan jadi sembahyang sunat mutlak saja ketika itu. Kenapa ada orang yang nak batalkan witir ni? Ini pandangan yang dibuat oleh Sayyidina Ibnu Umar. Nak habis ni tuan-tuan, nak habis dah. Nak habis insya-Allah. Sayyidina Umar pernah buat macam ni. Sayyidina Ibnu Umar pernah buat macam ni. Buat 3 dulu, kemudian sebelum tidur buat 1. Maka terbatal witir dia. Kerana nak ambil hadis, Nabi kata apa? Jadikan solat yang terakhir bagi kalian ialah solat witir.
Maka lepas mana bangun, sembahyang tahajud, buat witir. Jadi ala kulli hal, buat 3, buat 1 ni dia panggil apa? Naqdul witir. Membatalkan witir. Dan ini yang tak bagi. Nabi tak bagi. Nabi kata apa? La witrani fil lailati. Jangan kamu buat sembahyang witir 2 kali pada setiap malam. Tapi yang tadi kita buat tuan-tuan, 3, tu bangun tambah lagi sampai cukup 11. Tu dia panggil tuan-tuan dalam istilah mazhab kita yang saya belajar dalam kitab Amdatus Salik oleh Imam Naqi Al-Misri, itu disebutkan sebagai apa tuan-tuan? Takmil witri. Penyempurnaan witir. Jadi 10 malam terakhir tuan-tuan, kita nak pilih yang mana ni? Pilih ibadah yang afdal. Sembahyang witir ni walaupun 1 rakaat dalam kitab Sabilul Muhtadi disebutkan bahawasanya adalah lebih afdal lagi daripada sembahyang sunat sebelum subuh. Lebih afdal lagi daripada sembahyang sunat fajar. Kenapa afdal lagi tuan-tuan? Kerana mazhab kita sunat muakkad. Mazhab Hanafi hukumnya wajib. Maka apabila ada beza di antara mazhab ni, khilaf antara mazhab, maka yang membeza itulah afdal. Witir itu afdal lagi. Ala kulli hal tuan-tuan, kalau boleh jangan tinggal semua. Ramadan ni jangan tinggal semua insya-Allah. Banyakkan berdoa insya-Allah, mudah-mudahan malam ni, malam Lailatul Qadar dan juga malam-malam yang lain kita rebut peluang. 10 malam terakhir ni kita nak kutip insya-Allah. Kutip semua ni peluang-peluang untuk nak dapat mahligai yang indah seperti mana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sayyidina Ali sebentar tadi. Sudah saya dapat saya sampaikan. Cuma yang terakhir tuan-tuan, ada sedikit hajat. Anak murid saya ni duduk di Kedah, Mahat Tahfiz Intan, akan melanjutkan pelajaran ke Yaman. Namanya Muhammad Ilyas bin Abdul Rahman, akan pergi ke Darul Qawmi Al-Almi At-Tabi' li Manhaj As-Salafi Bitarim. Selepas raya ni insya-Allah tengah Syawal ni akan melanjutkan ke Yaman lah. Jadi saya minta bantulah sikit tuan-tuan. Dia ni saya kenal dia tuan, rajin mengaji insya-Allah. Ada potensi boleh baca kitab-kitab, tapi orang susah. Rajin tolong ulama dan ada potensi. Jadi insya-Allah lah saya ucapkan terima kasih banyak kepada tuan-tuan yang bantu dan juga yang jemput tazkirah pada kali ini insya-Allah. Minta maaf banyak tuan-tuan kalau saya cakap ada salah, ada silap, tersilap menakarkan pandangan ulama, saya minta maaf banyak-banyak. Kalau ada salah tuan-tuan boleh maklumkan dan tuan-tuan boleh betulkan. Apa yang saya sampaikan ni yang saya dapat daripada pengajian, kalau salah minta ampun, minta maaf insya-Allah. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa sallallahu lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan wa 'inna 'ala siyam wal qiyam tilawatil Qur'an wa ghadil basar wa hifdzil lisan. Allahumma barik lana lailatul qadri. Allahumma barik lana lailatul qadri. Allahumma barik lana lailatul qadri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar. Oh, sejuk tu.